Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam Perak Aman Jaya. Saya diberi tugasan pada malam ini untuk menyampaikan satu pidato yang bertajuk bertemakan 2015. Jika kita lihat pada temanya 2015, terlalu ringkas dan banyak untuk kita boleh huraikan di situ. Jadi pertama yang akan saya sentuh tentang tajuk ini ialah saya terfikir tentang steering dan cermin pandang belakang. Apa makna steering dan apa makna cermin pandang belakang? Jika kita analogikan kepada steering dan cermin pandang belakang, kita boleh membayangkan diri kita membawa sebuah kereta. Okey, kereta yang penuh dengan spesifikasi, enjin yang power, yang terbaik, ada sebagainya, dengan tayar yang bagus. Dan kita apabila kita membawa kereta itu, kita mempunyai tujuan kita. Okey, jadi saya berpendapat tajuk 2015 ini boleh dianalogikan sebagaimana kita membawa sebuah kereta. Okey, jadi saya akan mulakan dengan pendapat saya yang pertama. Okey, jadi yang pertama saya ingin menekankan apabila kita menyebut tentang 2015, hatta 2014, 2013 pun kita akan menekankan tentang satu, apabila kita berada di hujung tahun menyambut satu tahun yang baru, kita menekankan tentang satu, iaitu azam baru. Jika kita lihat, saya tak bawa ilustrasi itu, jika saya boleh bayangkan ilustrasi itu bagaimana. Jika kita menanamkan satu azam, kita melihat hanya azam sahaja, dan kita melihat hanya satu sahaja penghujung kita di sana. Jika kita buka kembali luas, zoom out dengan izin, kita akan lihat di hujung azam kita dan di tengah penuh jalan-jalan yang berliku yang perlu kita hadapi. Itu yang perlu kita sedar. Dalam kita meletakkan azam kita pada tahun 2015, kita perlu sedar di tengah itu penuh jalan yang berliku, penuh onak dan duri. Itu yang pertama yang perlu kita sedari. Jadi apa analogi dengan cermin pandang belakang dan steering? Saya ingin bawa kepada cermin pandang belakang dahulu. Apa maksud cermin pandang belakang? Okey, apabila kita membawa kereta, tidak dapat dinafikan, cermin pandang belakang adalah penting, walaupun tidak amat penting. Di samping kita membawa kereta, kita melihat ke hadapan, kita perlu juga melihat cermin sisi kiri, cermin sisi kanan dan juga cermin pandang belakang kita. Jadi saya rangkumkan cermin pandang belakang sebagai cermin sisi kiri dan cermin sisi kanan kita. Apa fungsinya? Untuk kita lihat di belakang. Dengan izin flashback. Jika kita lihat, jika kita ingin ke hadapan dalam tahun 2015, mahu atau tidak mahu, kita kena lihat juga 2014. Bagaimana 2014 kita? Saya tidak mahu membawa sebagai satu individu. Jika kita boleh fikirkan kita sebagai sebuah negara, apa yang berlaku pada negara kita pada lewat 2014, daripada awal tahun sehingga hujung tahun. Mungkin daripada awal tahun 1 Januari 2014 sehingga hari ini 19 Disember 2014. Apa yang berlaku kepada negara kita dan apa yang boleh kita ambil sebagai iktibar apa yang berlaku kepada negara kita. Mungkin satu dua peristiwa yang besar yang mungkin kita tahu. Yang pertama, kehilangan MH370, pesawat komersial kita yang hilang. Sampai sekarang tidak tahu ke mana puncanya, ke mana hilangnya. Apa natijah, apa pengajaran yang kita boleh ambil dari situ? Mungkin kita semua sudah sedia tahu apa pengajarannya. Dan mungkin peristiwa kedua yang terbesar, seperti mana kata Adik Al-Amin kita tadi, yang di mana konflik antara Moskow dan juga Kiev, antara Rusia dan juga Ukraine, yang didalangi mungkin oleh USA, Amerika Syarikat, yang mana di kawasan pertelagahan di Donetsk, sempadan antara Rusia dan juga Ukraine tadi, bagaimana pertelagahan itu telah membawa satu malapetaka bukan sahaja kepada dunia, tetapi terpalit juga kepada kita. Yang mana sudah tentu kita tahu, yang mana pesawat kita MH17 juga telah ditembak jatuh di situ dan sampai sekarang tidak dapat penyelesaiannya. Pihak penyiasat masih lagi mencari bagaimana pesawat itu ditembak jatuh, tapi tidak dapat diketahui bagaimana dia ditembak jatuh. Jadi antara itu ada dua cermin pandang belakang yang saya boleh berikan contoh. Mungkin cermin pandang belakang itu agak tragis, agak sadis ataupun agak menjadikan bagi kita. Mungkin kita boleh lihat cermin pandang belakang yang manis. Mungkin ada pada diri kita cermin pandang belakang yang manis.
Terpulang pada kita. Bagi negara kita, ada contoh. Cermin pandang belakang yang manis. Mungkin kita berjaya ke Piala Thomas peringkat akhir walaupun kita tewas kepada Jepun. Tak manis juga. Dan mungkin ada penutup. Mungkin penutup pada hari esok. AFF Suzuki. Malaysia, di mana Malaysia akan menentang pasukan Thailand. Harimau Malaya menentang dengan Gajah Putih. Mungkin itu adalah penutup bagi 2015 dan pendatang kepada 2015. Maaf saya, 2014 penutup kepada 2014 dan datang kepada 2015, cermin pandang belakang kita yang manis. Mungkin juga. Dan mungkin pada peribadi kita banyak kenangan manis yang dapat kita jelmakan dalam tahun 2014. Okey, sudah faham cermin pandang belakang? Kita perlu lihat juga cermin pandang belakang. Itu maksud saya. Okey, bagaimana dengan steering? Andaikan steering itu adalah kita sendiri. Kita yang memandu kereta itu, itulah tujuan kita, itulah matlamat kita. Kita memandu ke kanan, ke kiri, ke depan. Jadi kita mempunyai simpang, kita yang memilih simpang itu. Sama duduk ke kanan, simpang 3T, ke kanan, ke kiri, ataupun simpang 4, kita perlu ke depan. Jadi semuanya atas diri kita. Okey. Jadi apabila kita mempunyai steering, mahu tidak mahu kita memerlukan juga motivasi. Yang penting motivasi. Yang boleh kita kaitkan dengan motivasi, mungkin bagi saya atau mungkin bagi tuan-puan sendiri, kita boleh letakkan sebagai enjin kereta kita. Enjin kereta yang bagus, yang diservis, minyak hitamnya ditukar, minyak steeringnya ditukar setiap masa, diservis setiap masa. Jadi kita memerlukan input-input untuk 2 tahun 2015 ini, satu input yang bagus. Benda-benda yang bagus untuk diri kita. Sebagai contoh, ke belakang ini 2013, 2011, 2010 dan kesemua ini, jika kita melangkah kepada tahun baru, ada satu ritual yang selalu kita buat. Minta maaf jika saya gunakan satu ritual, kita akan menyambut malam tahun baru. Ya, tak salah. Memang tidak salah. Tetapi kadang-kadang pengisian itu yang terlampau-lampau dan melampau-lampau. Jika kita lihat, tidak ada statistik. Tapi jika kita lihat 9 bulan selepas malam tahun baru, akan banyak lahirnya anak-anak luar nikah. Akan banyaknya bayi-bayi yang terbuang. Jika kita lihat dalam tren-tren semasa. Jadi benda ini kita perlu isikan. Tidak salah menyambut malam tahun baru, tetapi kita perlu isikan malam tahun baru itu dengan sesuatu yang bermanfaat, dengan kegiatan sosial yang positif. Bukan semata-mata kita berpeleseran, bercampur lelaki dan perempuan. Amatlah tidak manis bagi kita yang mendukung budaya timur. Itu yang pertama. Yang kedua ingin saya katakan mengenai dengan azam. Seperti yang saya beritahu tadi, jika kita lihat azam itu sesuatu yang bagus, sesuatu yang cantik, sesuatu yang baik. Tetapi ada liku dan onak duri yang perlu kita tempuhi. Jadi berkait dengan enjin tadi itu, berkait dengan minyak steering kita yang baik itu tadi, dan berkait dengan servis kita yang baik itu tadi, kita memerlukan motivasi pada diri kita. Jadi bergurulah kita, carilah orang yang pandai, carilah orang yang berpengalaman, kongsi pengalaman, ambil pengalaman dari mereka untuk kita jadikan input bagi diri kita untuk mendepani tahun 2015. Saya ingin sentuh sedikit daripada ucapan adik Muhammad Al-Amin yang begitu bagus tadi. Saya ingin petik satu kata-kata daripada Dr. Azizan Osman. Siapa tidak kenal Dr. Azizan Osman? Semua kenal kan? Dr. Azizan Osman pernah menyatakan, tidak salah saya dalam 2-3 bulan dahulu, dia menyatakan dalam post Facebook dia, dan saya cuma terbaca apa yang diulangkannya kembali, tahun 2015 ialah tahun kejatuhan ekonomi. Tak tahu bagi dunia ataupun bagi Malaysia sendiri. Tapi jika kita lihat mutakhir ini, ringgit Malaysia telah jatuh. Nilai ringgit Malaysia telah jatuh hasil daripada kejatuhan harga minyak. Jadi kita perlu bersedia untuk yang akan datang bagi sesuatu ledakan ekonomi yang akan terjadi. Mungkin selepas saya ada mendengar setiap 10 tahun satu kejatuhan ekonomi akan berlaku. Pada 1998, pada 2008, dan mungkin bersusut-susut daripada 2014 sehingga 2018. Sama-samalah kita nantikan. Jadi kita di samping kita melengkapkan motivasi diri kita dalam dada kita ni,
kita perlu melengkapkan motivasi juga dalam duit poket kita ini. Itu jangan kita lupakan. Jadi kalau kita perlu ikat perut, terpulang pada diri kita, berjimat, cari duit tambahan ataupun sebagainya. Kerana sekarang ni money is everything dengan izin. Money is everything. Saya pernah terdengar salah kata-kata pujangga yang berkata duit itu bukan matlamat, tapi duit itu adalah alat. Maksudnya kita bukan kita mengejar duit, tetapi kita mengejar itu dengan menggunakan duit. Perlukan penjelasan? Dah faham. Rasanya dah faham. Amat jelas lah. Duit bukan matlamat, tetapi duit adalah alat. Duit hanya digunakan untuk kita mengejar matlamat. Maknanya kita tak berpegang hanya kepada duit sahaja di situ. Jadi saya ingin simpulkan 10 minit atau tidak lagi, saya pun tak pasti. Hampir 10 minit. Dalam kita mendepani cabaran 2015, kita perlu lebih berhati-hati, kita perlu lebih bersedia, kita perlu lebih cakna dalam kehidupan sekeliling kita. Kerana sekarang ini saya ingin memetik sebagai kesimpulannya dalam buku Ilmu Khaldun, salah satu buku karangannya menyebutkan kitaran tamadun. Sesuatu tamadun tu akan berada seperti roda. Ada masa dia akan duduk di atas, ada masa, maksud saya 0 darjah, ada masa dia akan berada pada keadaan 90 darjah, ada keadaan dia akan jatuh kepada 180 darjah, kemudian akan naik kembali kepada 270 darjah, dan kemudian naik ke puncak pada 360 darjah, iaitu 0 darjah balik. Tetapi apabila 4 ini berada pada 4 sukuan ini, tamadun berada pada 4 sukuan ini, 4 perkara ni kena ada. Evergreen, minta maaf dengan izin, ataupun malar segar, tetap kena ada. 3 maksud saya. 3 perkara yang kena ada. Yang pertama, kita kena ada akhlak. Pada setiap tamadun tu kena ada. Perlu wujud akhlak pada 3 setiap tempat itu. Maknanya kita perlu tunjukkan akhlak yang baik di situ. Baru tamadun kita akan berkitar dengan baik. Pada keadaan 180 darjah pun masih ada yang mengamalkan akhlak yang baik. Masih ada yang mengamalkan budi pekerti yang baik pada 180 darjah. Maknanya tamadun itu akan naik kembali ke zaman kegemilangannya. Itu yang pertama, akhlak. Yang kedua, kita perlu ada, yang ni agak Islamik sedikit. Perlu ada pada yang kali kedua ialah ibadah. Yang kedua perlu ada ibadah. Pada masa naik dan turun perlu ada pada situ. Maknanya kita membuat kerja kita berdasarkan ibadah. Kita membuat kerja kita ikhlas hanya kerananya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang dikatakan, saya katakan yang pertama tadi adab, akhlak, ibadah, dan yang ketiga adalah akidah, pegangan kita. Bagi kita semua ni ada pegangan kita. Ada kita punya prinsip, ada kita punya konsep hidup kita. Kita perlu pegang pada situ. Barulah kita tidak akan hanyut dalam kitaran tamadun yang tidak bagus. Kita akan terus berpegang pada prinsip kita, kita akan terus berpegang pada akhlak kita, adab kita, dan kita perlu berpegang pada pegangan kita, akidah kita. Itulah. Jadi cukup sekadar itu saja. Mungkin kita boleh berbincang lagi selepas ini. Dan saya yakin kita sudah cukup bersedia untuk tahun 2015 yang akan mendatang ini. Jadi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.